Jeff. Macam tu. Okay, on. Hai, Assalamualaikum dan salam ceria. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton rancangan live kami pada hari ini, iaitu Buletin Hartana 30 minit bual bicara hartana. Hari ini Jumaat bersamaan dengan 17 April 2020 merupakan episod kita yang ke-10. Kita dah bersiaran selama 10 episod. Ini minggu kedua dan hari ini Zarina Syafi'i, tu saya, akan ditemani dengan dua orang jejaka. Dekat sebelah kanan ada, sebelah kiri pun ada, semua tak jealous kat situ. Kenapa saya jemput mereka ni? Kerana mereka ini mempunyai pengalaman yang sangat-sangat luas dalam bidang hartanah dan mereka masih lagi bergiat aktif dalam bidang hartanah. Kenapa saya jemput dua orang hari ini? Sebab hari ini kita membicarakan satu konten yang saya rasa sangat bersesuaian ketika wabak COVID-19, yang mana kita akan membicarakan tentang kerjaya dalam bidang hartanah. Okey, sebelum kita teruskan topik kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan di sebelah kanan saya, kanan ke kiri, ni kanan saya adalah Mr. SK Lim yang merupakan seorang manager di sebuah syarikat hartanah terkenal di Ceras. Apa khabar Cik SK? Selamat kembali menjadi speaker kami yang untuk kali kedua. Apa khabar? Ya, khabar baik. Masih lagi sehat dekat rumah. Tapi nampak rambut macam dah potong je tu, betul ke? Ya, bila keadaan terdesak, apa pun boleh apa ni kita punya, kita panggil apa talent kita mula terselah. Akan terkeluar sendirinya. Okey, terima kasih Encik SK Lim kerana sudi menemani saya untuk episod ke-10. Dan di sebelah kiri saya, yang ini pun seorang jejaka juga, yang ini sangat aktif. Yang ini namanya Encik Jeffrey. Saya rasa ini penampilan yang ketiga menemani saya di Buletin Hartana. Apa khabar Encik Jeffrey hari ini, sihat ke? Sehat, Alhamdulillah Puan Zarina. So, selamat malam Jumaat malam Sabtu hari Jumaat. Okey, terima kasih. Malam Sabtu. Terima kasih kerana jemput saya. Kali ketiga tak silap saya. Kali ketiga, betul. Kali ketiga. Okey, terima kasih kerana undang saya sekali lagi dan terima kasih penonton-penonton di luar sana dan bersama saya dengan Puan Zarina dengan SK Lim di live FB di SK Kajang. So jangan lupa teks kawan-kawan kat luar sana untuk mengikuti rancangan kita kali ini. Ini perbualan yang menarik kali ini kerana Encik SK Lim pun ada kan. Terima kasih sekali lagi jemput saya. Okey. Terima kasih Cik Jeff kerana sudi meluangkan masa dengan kita. Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan apakah konten kita, apakah topik kita pada malam ini sampai saya jemput dua orang menemani saya pada hari ini. Okey, topik kita pada hari ini ada kena-mengena dengan COVID-19, iaitu COVID-19 mempelbagaikan sumber pendapatan dari bidang hartanah, satu peluang yang tepat untuk memperkasakan pendapatan ketika kegawatan ekonomi. Betul atau tidak, kita akan kupas sebentar lagi. So yang ini, misalnya saya kata tadi, kita akan membicarakan tentang kerjaya pada malam ini. So kepada mereka-mereka yang di luar sana yang sedang ataupun berminat untuk mencari pendapatan sampingan ataupun kerjaya yang nak mempelbagaikan kerjaya, boleh dengar kita punya konten pada malam ini, kelebihan dan kekurangan ataupun apa sebenarnya yang boleh kita expect daripada kerjaya dalam bidang hartanah. Okey, sebelum kita pergi further, so first of all saya rasa saya akan kupas satu persatu dan saya akan tanyakan pada panel kita pada malam ini, iaitu yang pertama, soalan pertama ya, Cik SK, saya akan tunjukkan pada Cik SK dahulu, iaitu terangkan secara ringkas apakah impact wabak COVID-19 yang sedang menular terhadap satu, ekonomi negara dan kedua kepada pekerja. So apakah impact dia di sini? Okay. Silakan Cik SK. Okey, kita cakap pasal wabak COVID-19 ini, kalau dikatakan ekonomi negara serba sedikit ada juga akan menjejaskan ekonomi negara kita lah, especially dekat bidang yang kita tahu punya, bidang travel, penerbangan. Tetapi saya ada baca satu artikel daripada Berita Harian di mana seorang
Dr. Richard Record, Ketua Ahli Ekonomi Bank Negara Bank Dunia. Dia katakan bahawa Malaysia memang mempunyai kelebihan lah berbanding dengan negara lain dalam mentepani impak negatif penularan COVID-19 inilah dengan adanya kita panggil dia punya kepelbagaian dengan struktur ekonomi yang ada pelbagai serta rekod pengurusan ekonomi makro yang lebih mantap. Yang lebih mantap. Oh, jadi kita mendepani negara-negara lain dalam mengatasi wabak COVID-19 ya, Cik SK? Yes, betul. Okey, dan yang kedua, bagaimana dengan impak terhadap pekerja? Silakan. Di dalam untuk pekerja pula, ini adalah pendapat saya. Saya rasa majoriti pekerja yang biasa, I petik yang makan gaji lah. Okay? Tidak semuanya yang memang terjejas. Kecuali bagi mereka yang ada, contoh ada sedikit allow dan bergantung kepada OT ataupun commission saja. Maknanya banyak pun company, pada setakat ini pun banyak company masih bagi gaji penuh, kata punya basic lah, masih bagi lagi. So, saya rasa tak banyak impact pun untuk yang kita panggil pekerja asas lah. Okey, untuk itu. So, maknanya buat masa untuk bulan kedua ni atau maksudnya fasa ketiga PKP ni masih lagi impact tu tidak begitu kuat terhadap pekerja kerana sebahagian daripada mereka masih lagi menerima gaji yang penuh. Betul ya, Cik SK Lim? Betul. Okey. Alright, so kita tak rasanya tak menyeluruh kalau kita tak tengok impact pula, kita tak kaji pula impact yang COVID-19 ni terhadap usahawan ataupun businessman. So yang untuk itu saya akan bertanya kepada panel kita yang kedua, sebelah kiri saya Encik Jeffrey. Apakah pendapat Encik Jeffrey tentang impact wabak COVID-19 ni terhadap usahawan ataupun businessman di luar sana? Silakan. Okay, thank you Puan Zarina, terima kasih kerana ajukan soalan ini kepada saya. Okay, impact dia kepada usahawan dan businessman dekat luar COVID-19. Actually banyak dia punya saya nak huraikan, tapi saya akan bagi secara ringkas saja untuk malam ini. Okay, impact dia kepada usahawan dan businessman pertama ialah in term of sale jualan pada tahun ni. Ataupun pada bulan-bulan yang akan datang, sale jualan kepada businessman ataupun perusahaan dekat luar sana caranya akan turun mendadak. Tapi that is the segi dia punya negatif. Positif dia selepas habis ataupun COVID-19 ataupun PKP tamat, tamat, okay. In fact dia dekat sini saya akan jangkakan industri dari segi akan menerima orang cakapkan kesan ekonomi tu menaik. So jualan akan naik dari segi contoh saya akan bagi macam food and beverage punya kategori, restaurants, okay, so mana shopping mall. So dekat situ ada peningkatan dekat situ. Pertama orang akan pergi actually is kedai gunting. Kedai gunting definitely shopping, kedai kereta tu kebanyakan. So for now mungkin ada impact dia, tapi there is a side negative dia. For the long term, dalam masa 6 bulan ataupun hujung tahun ni, industri yang akan terima kesan ialah industri tourism dengan penerbangan apa semua. That is the kesan dia. Okay. Yang kedua, dan saya, Puan Zainah. So putus-putus sikit suara saya? Ya. Dia kalau daripada orang Ampang ni, dia punya line memang tak berapa okey sikit ya. Dah 2-3 kali dah dia betul, kita jemput dia. Saya punya line pukul 9 memang terus. So mungkin saya nak Ampang ni tengok dia dah freeze dah. Okay, so in term of masyarakat, impact dia, impact dia in term of masyarakat mungkin orang cakapkan ada yang orang cakapkan diberhentikan kerja, ataupun cuti tanpa bergaji. So this is the impact kepada masyarakat apa semua COVID-19. Ada tak
company ni dapat meneruskan perusahaan mereka ataupun bisnes yang mereka jalankan apa semua. Mungkin persoalan dekat situ dari segi masyarakat. Mungkin sekarang saya tengah bekerja di sektor industri perhotelan. Mungkin adakah hotel ni akan running selama beberapa bulan ataupun still continue ataupun cut off manpower. So yang tu mungkin akan jadi satu persoalan dia apa semua. Impact dia kepada masyarakat. Itu je Puan Zarina. Okay. Alright. Menurut Encik Jeffrey, the impact terhadap usahawan atau businessman mungkin temporary, sementara sahaja, di mana sekarang ini tak ramai yang boleh pergi. Ya. Sebab ramai yang masih lagi dalam keadaan PKP dan tak boleh membeli secara biasa. So tapi jika kita lihat daripada another side pula, sebenarnya businessman ataupun usahawan ni harus lebih kreatif, iaitu menggunakan platform-platform online sebenarnya masih boleh survive. Itu satu ya. Dan yang kedua terhadap masyarakat. Masyarakat ni actually kita melihat lebih kepada orang yang bekerja dengan gaji harian. So mereka ini mungkin akan terjejas. Tapi yang the beauty of kerajaan Malaysia ni, macam yang Encik SK beritahu tadi, mereka telah melakukan sesuatu lebih awal, di mana dia telah menggunakan bantuan-bantuan untuk membantu mereka-mereka ini. B40 dan M40 semua ada bantuan. Dia dah sediakan awal-awal sebelum ianya awal, yang maksud saya pada 1 April lagi bantuan telah dihulurkan. Jadi ini akan membantu cushion sedikit bebanan terhadap masyarakat yang bergaji ikut hari ni. Dan satu lagi, sebenarnya ramai lagi rakyat Malaysia ni yang penyayang dan mengambil berat each other, dan banyak NGO continue memberi bantuan-bantuan sebegini kepada masyarakat yang memerlukan. Ya, kalau kita tengok setiap hari ada saja update NGO yang membantu masyarakat yang terjejas. Okey, untuk itu saya akan recap balik impact yang kita lihat tadi daripada penerangan dua-dua panel kita sebenarnya tak berapa lagi dirasai untuk bulan kedua ni. Ya, so yang seterusnya saya akan bertanya tentang kelebihan sebenarnya. Bila kita membicarakan tentang peluang-peluang pekerjaan, so kita kena tahu juga kelebihan jika seseorang itu mempelbagaikan sumber pendapatan dia berbanding bergantung pada satu sumber. Jadi apakah kelebihan di sini jika saya saya ada kerja hakiki tapi saya masih lagi mencari kerja sampingan, kerja sambilan. So apakah kelebihan saya di sini berbanding dengan orang yang saya nak makan gaji je, saya nak yang masa yang lain tu saya nak berehat dengan family. Okey, silakan Encik SK mungkin boleh berkongsi pandangan. Kita lebih kepada jaminan income kita. So kita ambil sebagai contoh. Hari ini saya dekat bidang travel agency. So selama ini saya memang setia sangat punya. So saya tak pergi cari alternatif income yang lain. Memang setia pada saya punya kerja travel saja. So bila terjadinya krisis COVID-19 ini, sebenarnya bidang travel memang yang boleh dikatakan first punya bidang yang terjejas dahulu. So betul. Maknanya jaminan saya mungkin bulan 1 dah saya sudah tak ada income. Kalau hari ini, waktu itu, saya bukan bergantung kepada satu income saja. Saya ada income dari hari ini kita petik sebagai ejen hartanah. At least bidang hartanah ini, semua orang tahu ini adalah satu keperluan. Even pun apa krisis pun, manusia pun tetap nak tinggal dekat rumah juga. Dia pun akan pergi survey rumah dan of course lah untuk membeli rumah. Okey, dan seterusnya selain itu memperbagaikan pendapatan kita, of course lah kalau kita ada income yang lebih instead of kita bergaji tetap, contoh saya petik yang gaji okey sedikit 3,000. Okey, dia rasa dia punya gaya hidup untuk 3,000 memang kekal sajalah sebab gaji tetap rasa dekat especially yang tinggal dekat bandar punya. Gaji 3,000 you punya kos sara hidup rasa pun lebih tinggi. Dan jika kalau kamu ada kereta, kita memang tak ada hajat lain nak beli rumah ke, nak labur pun agak susah juga. Agak susah sedikit. Especially pada mereka yang tinggal di bandar ya. Lagipun kos sara hidup kita yang dekat bandar ini memang semakin meningkat daripada hari ke hari lah. Yes, betul. Saya sangat setuju kat situ.
Okey, so apa yang saya boleh rumuskan daripada pandangan Encik SK sebentar tadi, kelebihan mempelbagaikan sumber pendapatan berbanding bergantung pada satu sumber sahaja, ianya adalah satu jaminan ya, dan Ya. kedua adalah untuk mengekalkan gaya hidup. Right. So yang ketiga adalah untuk ini mengatasi kos sara hidup yang semakin meningkat. Kalau kita ada satu je macam dia kata tadi, kalau gaji 3,000 je kan kita tidak melakukan apa-apa, jawapannya kita tak boleh tingkatkan gaya hidup kita. Mungkin kalau kita masih menyewa, kita forever pun akan menyewa sebab kita dah tak ada lagi lebihan untuk membeli hartanah. Okey. So dan seterusnya itu pandangan daripada Encik SK, dan mungkin ada pandangan lain kelebihan-kelebihan ini daripada kita punya panel kedua iaitu Encik Jafi, silakan. Okay, terima kasih Puan Zarina. Dekat sini saya nak tambah sedikit daripada pencerahan CSK. Okay, golongan yang terpias ataupun terkena COVID-19 dari segi sudut dia ialah orang makan gaji. Orang makan gaji ni risiko dia terlampau, orang cakap tinggi lah. Okay, pendapatan bulanan dalam lingkungan dalam 1,500 hingga ke 2,000. Contoh, kalau katakan gaji dia dalam 2,000, dia kena ambil leave dalam 4, 5, 6 hari ataupun seminggu. So bayangkan berapa saja yang dia dapat untuk bawa pulang. Okay. Kelebihannya mungkin dekat sini ada saving ataupun bantuan sara hidup yang kita punya PM yang dah apa ni orang cakap dah hulurkan bantuan ataupun BRIM, BRIM dan banyakkan bantuan lah orang cakap kan yang mereka akan dapat golongan ataupun M40, M40. B40 kemungkinan ada infect dia sedikit tapi tak berapa orang cakapkan terasa. Sebab apa? Golongan yang tertekan ialah golongan yang M40 kerana gaji yang mereka dapat ataupun dari segi kenaikan gaji lambat ataupun bekerja dalam sektor yang industri dia kecil. So in term dekat sana untuk fix of income dia atau fix of cost memang terlampau tinggi terkena dengan COVID-19 ekonomi yang sekarang tak menentu pada tahun yang semua. Ataupun dana kecemasan yang mungkin dia ada dari segi ni saya boleh dana kecemasan mungkin dari segi bantuan kerajaan. So dana-dana kecemasan ini katakan saya for example kita ambil industri tourism. Tourism ialah ekonomi yang sangat terkesan pada tahun ni. Tak silap saya industri ni dah kena dalam hidup saya sepanjang saya bekerja ataupun di bidang corporate dekat sana. Di luar industri yang terkena sekali ialah kalau ada virus-virus setiap kali merebak di seluruh dunia ialah tourism. Tourism akan pertama kali akan infect. Okey, bayangkan industri ini ialah kebanyakan ialah golongan yang M40 tak silap saya. Okay. Kedua, industri penerbangan kita. So salah satu ialah kita punya gegasi tambang murah Asia. So mungkin dekat sana beribu-ribu pekerja yang tidak dapat ataupun gaji mungkin akan dipotong ataupun ambil leave tak silap saya. So yang ni mungkin dana kecemasan mungkin ada company yang so dia strong dan dia boleh bantu ataupun dia boleh bagi tempo ataupun ambil leave dari segi dia punya planning ataupun structure company ataupun dia boleh mohon bantuan-bantuan daripada kerajaan ataupun BRIM. Ini mungkin akan mendapatkan meringankan dia punya beban dia apa semua. Okay. The last one so maksudnya kat sini persaraan lah. Maksudnya kat sini tadi yang dana kecemasan tu sekiranya dia you menekankan tadi berkenaan dengan industri tourism dan industri aviation, iaitu contohnya seperti Asia yang yang membenarkan staff mereka
on unpaid leave dan sebagainya. So kiranya ini berlaku, maknanya staff-staff tadi tidak mempunyai sumber keuangan lagi. Tapi sekiranya dia melakukan pekerjaan kedua ataupun ada kerjaya sambilan, maknanya di sini mereka masih lagi boleh survive dengan pendapatan daripada punca pendapatan yang kedua tadi ya. So yang yang pertama itu kalau dia ada pendapatan sampingan. Jika tidak, saya rasa boleh, financial is not very strong lah. So saya suggest dekat luar sana, things dah boleh cari ikhtiar, okay, untuk pendapatan sampingan. Okay, tak perlu nak tunggu COVID-19 habis. So this is the time untuk kita explore sesuatu benda yang baru. Okay, so normally perkara-perkara ni kita tak dijangkakan apa semua. So is a good learning curve lah mencakapkan. So this is the time untuk kita berubah segala-galanya apa semua. Itu itulah dia kelebihan. Ya, itu antara kelebihan untuk mempelbagaikan sumber pendapatan berbanding jika kita bergantung pada satu sahaja pendapatan. Yang saya boleh recap balik semula sebentar tadi adalah kenapa kita perlukan pelbagai sumber pendapatan, kerana salah satunya adalah untuk jaminan pendapatan, dan kedua adalah kekalkan gaya hidup, dan ketiga adalah untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat, dan yang keempat tadi sebagai dana kecemasan. Dan juga kepada mereka yang kalau kita tengok orang yang makan gaji macam yang Cik Jeffrey berkata tadi tu B40 dan M40, kalau kita makan gaji kadang-kadang dia punya kenaikan gaji dia agak lambat berbanding dengan harga barangan, kerana kadar inflasi meningkat lebih tinggi berbanding dengan kenaikan gaji kita. Jadi kat situ relatifnya akan ada kesukaran sedikit bagi mereka yang betul-betul bergantung pada satu sumber pendapatan sahaja. Okey, dan saya ingin menambah di situ sikit, mungkin kelebihan mempelbagaikan sumber pendapatan ni mungkin salah satunya adalah untuk membolehkan seseorang itu membuat persaraan awal. Sebab kalau kerja hakiki, for example, kerja hakiki dia boleh beri 1 bulan gaji bersih dia adalah 5,000. Tetapi bila dia melakukan pekerjaan yang kedua, kerjaya yang kedua iaitu kerjaya sambilan dia, tapi kerjaya sambilan ini mampu memberi lebih tinggi pendapatan dia dengan flexible hours, saya percaya kalau saya dalam keadaan yang sebegini, dalam situasi yang begini, saya tidak teragak-agak untuk bersara awal pada pekerjaan hakiki saya, dan saya fokus kepada kerja sambilan saya yang mana dapat memberikan saya pendapatan yang lebih lumayan. Okay, so kita akan pergi pada soalan kita yang ketiga, semakin hangat nampaknya di sini. Dalam saya nak tanya, ni provoke ni mesti orang kat luar macam, jangan kecam saya tahu. Okey, banyak-banyak peluang pekerjaan yang boleh diterokai, tapi pada malam ini kita hanya nak fokus pada bidang hartanah, dan kita menjurus kepada bidang kerjaya perunding hartanah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu tahu apakah itu perunding hartanah. Okey, sebab kita nak fokus pada kerjaya perunding hartanah. Jadi saya rasa di luar sana mungkin ada yang tak biasa dengan terma perunding hartanah, atau ada yang biasa dengan ejen hartanah. Sebab dua-dua ni ada perbezaan sedikit ya. Okey, untuk itu untuk definisi dan untuk kelayakan, saya rasa saya nak dapatkan Cik Jeffrey untuk beri pandangan yang pertama. Boleh terangkan sedikit tak apakah itu perunding hartanah dan bagaimanakah kelayakan untuk menjadi perunding hartanah? Silakan Cik Jeffrey. Okay, definisi untuk perunding hartanah ni saya kupas secara ringkas saja. Saya akan bagi jawapan yang senang difahami apa semua. Okay. Yes. Perunding hartanah ni sebagai contoh, kita orang cakap kan, macam mana saya nak putting word ni, assist perunding hartanah untuk kita jual projek ataupun company. Sekarang katakan saya attach dengan OAC Groups, okay, saya menolong agensi untuk menjual projek-projek yang telah ataupun didaftarkan under OAC. So maknanya saya menolong, okay, jual projek-projek yang apa yang ada di dalam OAC. Maknanya in term of license, saya tak perlu risau sebab apa, saya bekerja di OAC.
untuk menjual projek-projek. Okay. Contohnya bila salah seseorang datang ke pejabat ataupun ke agensi kami, saya lah jurujual dia. Okay, so this is how actually is the perunding hartanah apa semua. Okay, compare to dekat ketika ejen dia ada 2 ejen. So saya akan kupaskan secara ringkasnya lah perunding hartanah. So saya perunding hartanah menolong jurujual ataupun menolong jual projek-projek di salah sebuah syarikat yang telah diamanahkan untuk ke OAC. So this is how it is. Perunding hartanah. Okay, so itu dia kelayakan. Untuk kelayakan minimum ialah umur 21. That is the good thing saya cakap. Ya, baru umur 21. Dan maksimum dia, Cik Jeffrey, ada maksimum ke tak ada maksimum umur ni? Maksimum umur rasa saya tak ada selagi dia boleh buat ataupun selagi dia mampu. 85 lagi elok apa semua. So selagi kalau dia boleh buat umur 85, bagi saya umur macam ni kena aktif, tak boleh duduk kat rumah. Okay, so selalunya start daripada umur 1 sampailah kita kalau rasa kita boleh buat, kita buat, itu saja. No hard limit apa semua. Okay. Alright, itu je ya. So mengikut pandangan daripada Encik Jeffrey sebentar tadi, perunding hartanah itu adalah merupakan dia sebenarnya to assist the agent hartanah. So kalau daripada segi contoh yang Cik Jeffrey beri tadi tu, dia bekerja, dia sebenarnya perunding hartanah di bawah company OSE Realty, meaning to say sebenarnya agensi dia tu adalah agent hartanah. So tugas dan tanggungjawab Cik Jeffrey sebagai perunding hartanah adalah untuk melakukan transaksi jual beli di situ apa kita panggil tu on behalf of dia punya agent hartanah. Jadi in terms of commission, on behalf. So daripada segi commission dan sebagainya, mereka akan bahagikan antara perunding hartanah dan juga agensi. Itu sebagainya. Dan kelayakannya sangat-sangat mudah. Jadi tak ada masalah untuk orang yang di luar sana untuk menceburi kerjaya perunding hartanah ini, sebab kelayakannya sangat mudah seperti yang Cik Jeffrey beritahu tadi. Umur bermula daripada 21. Dan tidak ada had umur. Jadi kepada pensioner yang kat luar sana yang rasa-rasa macam asyik duduk rumah, dia tak ada buat apa kan, rasa-rasa macam dah buntu, dah tepur, rasa-rasa nak jumpa dengan orang, berbual, berinteraksi untuk lebih informatif, mungkin pensioner ini boleh menceburi bidang ini kerana kita sentiasa berkomunikasi, sentiasa buat interaksi dengan pembeli-pembeli di luar sana. Okay. So dan untuk yang masih muda lagi, iaitu yang start daripada umur 21 tu, actually it's a good time for you to explore because nanti ada sebab-sebab dia kenapa kelebihan untuk menjadi perunding hartanah. So tunggu, stay tune, kita akan kupas kelebihan-kelebihan nanti. Di situ anda akan lihat kenapa anda perlu kerjaya ini sebagai platform untuk sumber pendapatan anda. Okay. So, dari segi skop, saya nak tanya pula pada panel kita yang kedua, iaitu Encik SK Lim, skop kerja dan tanggungjawab serta ganjaran dan manfaat yang ditawarkan sebagai perunding hartanah, silakan. So, skop kerja sebagai perunding hartanah ataupun broker ataupun ada orang yang panggil REN, Real Estate Negotiator ini, kita punya kerja sebenarnya sangat senang saja. Okay, first kita kena assist kita punya klien apa produk yang sesuai untuk dia berdasarkan dia punya gaji, dan seterusnya jika customer sudah setuju ke apa kan, kita kena uruskan dari segi dia punya loan. Uruskan kita punya loan, sebenarnya kerja sebagai agent sangat senang saja. Bukan kita yang pergi uruskan dari segi documentation ataupun hantar kepada bank. Kita cuma provide list, maknanya dokumen-dokumen yang diperlukan, dan alliance kan kita punya buyer dengan banker yang in charge untuk projek itu. Macam itu, simple macam itu saja. Simple sangat ya, Cik. Sangat simple. So selain itu juga dari segi ganjaran dan manfaat macam mana? Dari segi ganjaran dan manfaat, of course boleh katakan lumayan dan masuk lah. Okay. Saya ambil contoh hartanah yang berharga contoh 300,000.
So sebenarnya ada Aha. hak tanah yang 300,000 sekarang pun boleh katakan bukan senang nak syariah lah. Majoriti rata-rata pun 300 ke atas sampai 500 pun ada. So kita Betul. punya ganjaran ataupun manfaat kita ataupun lebih ringkasnya kita cakap sebagai kita punya agent commission. Aha, betul. Paling rendah pun rasa 2% kita boleh dapat lah. 2% daripada harga rumah itu. So you kira Selalunya dari segi ringgitnya berapa tu? Cik SK? Expected. minimum 6,000. Wow, satu Malah ada rumah projek ya? yang malah ada kadang-kadang ada projek yang sampai you jual satu biji saja boleh sampai ke 10,000. Wow. Begitulah. So, interesting kat situ. Ya lumayan betul macam yang you beritahu tadi, dia punya ganjaran dan manfaatnya sangat-sangat lumayan dan kerjanya skop kerja sangat-sangat mudah. Okey, so seterusnya kita pergi kepada kelebihan. So mama yang tunggu kat sana mesti nak tahu kelebihan kerjaya Perunding Hartanah ni berbanding dengan kerjaya lain dalam menghadapi kegawatan ekonomi. Apakah kelebihannya berbanding kerjaya lain? Okey, yang keempat ni saya akan tujukan soalan ini kepada Encik Jeffrey dulu. Kelebihan kerjaya Perunding Hartanah berbanding kerjaya lain. Apa pandangan Encik Jeffrey? Silakan. Okay, yang ni saya menarik sikit. Saya suka topik ni. Okay. Pendapatan kerjaya Perunding Hartanah berbeza daripada di luar sana ataupun professional industri dekat sana. Yang kat sini pendapatan no limits. Okay, maknanya you buat berapa yang you nak. Katakan you nak tadi macam Cik SK cakap 6,000. Takkan saya nak buat 6,000. Jual satu rumah 6,000. So you boleh jual dalam sebulan ada 30 hari. So takkan you nak jual 10. So you target 15, 20. Okay, so bagi saya, okay, 6,000 bagi saya is the small money dalam bidang tanah apa semua. Okay, sebab apa saya dah merasai dan saya tahu macam mana pendapatan di dalam bidang hartanah ni apa semua. So bayangkanlah satu projek 6,000. So saya target dalam 10 unit. So 6,000 kali 10. So dah banyak dekat situ. So apa yang you dapat compare you kerja dekat corporate sana is the pyramid curve. Dekat sini tak ada pyramid curve. You buat, you punya usaha. Of course dia ada portion. So ada company portion apa setengah-setengah. Sekarang pada tahun ni kebanyakan company dah bagi 100% commission dekat semua agent. Dulu mungkin 85%, 15% pergi ke company apa semua. Sekarang is 100% to goes to you apa semua. Yeah, it's good. Maknanya you untung 6,000 dekat dia apa semua. 6,000 terus dapat kat you. Bayangkan kan 6,000. So maknanya dulu masa saya masuk apa semua ada portion. So kalau 6,000 mungkin saya akan dapat 85%, 15% lagi pergi ke company apa semua. So sekarang this good news is 100%. Okay. So this is the good things untuk di luar sana apa semua. Okay, so pendapatan tanpa batasan. Okay. So kedua saya nak kupas lagi sekejap. Kedua masa yang fleksibel. See, amazing di luar sana kita bekerja di corporate ladder. So masa pun tidak ada. So telah di-set. So you kerja 8 jam you kena buat. Kalau you nak keluar, you kena bagi you punya supervisor, you kena ada bagi reason, you tak boleh MC. Kalau nak ada apa-apa, pergi ambil, doktor sakit perut apa semua, MC dapat apa semua. So that is normal. Apa ni orang cakap, culture bekerja dengan corporate bekerja apa semua. Okay. Yes. Tapi di dalam bidang industri hartanah ni, it's flexible. You nak bangun pukul berapa, you nak set time pukul berapa, and you arrange you punya masa. That is the best thing. Tengok macam sekarang kan, COVID-19. Of course, dia orang cakap cabaran dia apa semua. Tapi bila you dah tahu and you master sesuatu benda apa semua, di dalam bidang ni, everything semua smooth. Okay, so that is amazing. It's the beautiful of the you bekerja sendiri di dalam bidang hartanah apa kerjaya semua. Okay, ni. so kerjaya. So,
And then saya akan kupas lebih lanjut sedikit saja. You boleh berkomunikasi dengan different level people, and you boleh jumpa dengan orang sana, orang sini, dan best thing ialah you boleh kerjaya ni, you boleh orang cakap orang yang tak ada rumah, and you boleh cari rumah idaman dia apa semua. So maknanya you ialah bidang hartanah, inilah perunding hartanah, kerjaya yang mulia yang you explain dekat pembeli ataupun orang di luar sana yang tak tahu macam mana nak beli rumah, dan you akan explain dia macam mana nak beli rumah dengan gaji yang saya ada, cukup ke tidak. Ini kerjaya paling mulia, saya cakap apa semua. Beza lah orang cakap kan. Pendapatan tanpa batasan, flexible time. Lepas tu kerjaya yang paling mulia, dan you carikan orang rumah dan you dapatkan rumah idaman mereka. This is the best thing saya cakap. Okay, itu the beauty of this kerjaya hartanah, perunding hartanah. Mbak kata Cik Jeffrey tadi, satu adalah pendapatan tanpa sempadan, is actually the sky is the limit. And then masa yang fleksibel, you atur sikit you punya jadual mengikut masa yang you prefer, yang you masa yang you ada. Dan ketiga adalah unik, dan sebabnya dia kata kerjaya perunding hartanah ni pekerjaan yang mulia kerana membantu orang di luar sana daripada tak ada rumah, dapat rumah mengikut kemampuan dan kelayakan mereka. Alright, so itu tiga pendapat daripada Encik Jeffrey, dan kita proceed pula pada Encik SK. Apa pula pendapat Encik SK tentang kelebihan kerjaya perunding? Ini mengikut pengalaman dia sendiri sebab dia dah lebih daripada 10 tahun dalam bidang ni. Okey, Encik SK silakan. Kelebihan rasa kerjaya hartanah ini, rasa kita setiap kali especially bagi kita yang bagi tim kita yang memang fokus pada projek saja. Projek sebabnya ada rumah baru lah. Kita cuba sentiasa buat repetition terhadap apa yang kita buat setiap hari saja. Contoh kita ambil contoh. So kita tak payah nak study banyak produk. So mungkin kita jual satu produk, kita study sekali saja, dan apabila kita bawa customer pergi tengok ke sana, kita memang cakap benda yang sama saja. Menjadikan maknanya kita punya tekanan tak banyak sangatlah. So kita memang buat repetition saja setiap hari. So of course bila kita repeat tu, lama-lama kita akan jadi mahir dan kita akan pakar tentang projek itu ataupun kawasan sekeliling dia, sekitar dia. Betul ke? Betul. Bila kita jumpa orang, contoh secara jujur dalam bidang hartanah ni, dia punya kerja memang kita panggil kita buat repetition. Dan bila kita jumpa customer ke investor ke ataupun macam mana, sebenarnya setiap persoalan ataupun soalan daripada customer, iaitu adalah sebagai kita punya macam mana kita punya ilmu juga. Contoh kita bawa satu customer yang tanya kita soalan A. Kita lepas itu, contoh customer pertama kita tak dapat jawab, kita akan pergi cari soalan itu keluar. So sebenarnya soalan yang kita jumpa itu, jawapan yang kita jumpa itu, kita boleh ajukan kepada customer kita yang bakal akan datang itu. Yang seterusnya, ya. Ya, yang seterusnya. So daripada sana juga, mungkin contoh, you sudah jual hartanah, you belum beli hartanah lagi. So daripada situ, daripada recommend kepada orang beli hartanah, you pun boleh dapat ilmu daripada kita punya rakan-rakan sekerja yang lain, ejen-ejen yang lebih senior kepada kita, ataupun leader-leader kita lah. Begitulah. Okey. Dan seterusnya? So seterusnya di dalam bidang hartanah ini, selain kita bergaul dengan kita punya rakan sekerja, kita juga mempunyai jaringan network yang kita boleh katakan sangat luas lah. Yang antara mungkin peguam yang bekerja rapat dengan kita, banker ke, rakan perunding hartanah yang lain. Dekat sana at least banyak peluang dekat situ juga. Okey, itu dia pendapat daripada Cik SK Lim, yang mana salah satunya kerjaya ini tiada tekanan sebab kata dia tadi skop kerjanya sangat mudah, di mana kita hanya repeat benda yang sama. Kalau kita stay fokus pada satu-satu projek, maknanya kita akan cerita projek tu in and out every day,
everyday in, everyday out. So maknanya lama-lama kita akan jadi mahir dan pakar tentang projek tersebut dan juga kawasan sekitarnya. Yang kedua daripada Cik Eskilium adalah kita sebenarnya bila setiap kali kita menerima soalan-soalan daripada bakal pembeli kita, sebenarnya itu sebenarnya salah satu platform untuk kita juga belajar bersama-sama. Jadi kat sini cabaran yang diterima oleh ejen hartanah perunding hartanah tadi adalah satu-satu yang sangat mengujakan, di mana is actually knowledge sharing. Orang pertama tanya, you tak dapat jawapan pertama dan you boleh guna jawapan tersebut selepas you dapat cari jawapan tersebut, dan you boleh guna pada bakal-bakal pembeli you yang seterusnya. So makin lama you akan lebih menjadi knowledgeable dan pakar dalam bidang itu. Dan seterusnya, yang ini paling penting sebab bila kita berbisnes dan kita freelance, sebenarnya jaringan network yang luas itu sangat memainkan peranan yang penting, ya. So dekat sini sebagai kerjaya perunding hartanah, you akan ada jaringan network di antara banker. Okey, sebab kita tidak liaise dengan satu banker je. Kita akan liaise projek lain dengan banker lain, projek lain dengan banker lain. So kita dah ada, kita dah tahu dah dengan siapa kita boleh bekerja dengan baik, dan dekat situ kita jaga relationship kita. Dekat situ lebih mudah untuk kita boleh memudahkan kita dalam kerjaya kita. Kita mungkin akan ada network dengan peguam, dan kita juga akan ada network dengan rakan-rakan sekerja dalam company sendiri maupun dengan company yang luar. Itu lebih baik. So seterusnya, itu kelebihan-kelebihannya. Saya rasa penonton mungkin teruja di situ sebab kelebihannya sangat-sangat banyak, ya. Dan seterusnya kita akan terangkan bagaimanakah kerjaya perunding hartanah, kerjaya ini dilihat sebagai pilihan yang tepat untuk memperkasakan pendapatan ketika COVID-19. Siapa nak mulakan dulu ni? Saya rasa saya nak mulakan dengan Cik Jeffrey dahululah. Okey, boleh tak Cik Jeffrey terangkan bagaimanakah kerjaya ini? Apakah kerjaya ini merupakan pilihan yang tepat untuk menambah ataupun untuk memperkasakan pendapatan seseorang individu itu? Silakan. Okey, Puan Zarina, dekat sini kerjaya ni ialah yang saya kupas tadi, kerjaya yang sangat mulia dan pendapatan ialah tanpa sepadan, dan you create you punya income sendiri berapa you nak. Okey, modal ialah is minimum saja, setengah-setengah agensi sana, different agensi. Contoh saya di OSE Group, saya bayar ialah RM170 paling murah apa semua, tak silap saya lah setakat ni yang pernah saya ceburi. Sebelum tu memang saya ada ceburi di dalam agensi lain, so dia punya fees agak tinggi, tapi di OSE ialah RM170 saja. Okay, so alhamdulillah RM170. Modal yang berbayar tu saya balik berlipat kali ganda apa semua, RM170. It's the beauty, that's the thing. Okay, pendapatan yang lumayan tanpa batasan. Bayangkan RM170, mana you nak buat profit sebanyak tu apa semua. Kalau you nak, contohnya tadi minimum commission RM6,000. Jadi you punya modal 170. Ya, betul sponsor. So you punya commission RM6,000. Berapa kali ganda tu? Ya, kira sendiri. Okay. Pendapatan tanpa batasan. Okay, so beyond expected. Okay, salah satunya ialah saya pernah baca bidang ataupun awak cakap bidang yang orang jutawan keluar ataupun yang boleh buat duit, salah satunya ialah hartanah. So orang luar dekat sana, orang tak tahu bidang hartanah ialah boleh menjadikan seseorang itu kaya. Okay, salah satunya bidang hartanah. Okay, so di luar sana saya wawarkan, so cepat-cepat cari OSE dekat panci Google, so register dekat situ, ataupun boleh drop message yang sekarang ada semua. So saya open. Okay, so it's a good things. Okay, pendapatan tanpa batasan dengan risikonya paling rendah. Maksud saya risiko dia tiada apa-apa risiko. Contoh risiko yang paling yang saya dapat ialah rejection daripada customer, tak bayar booking. Itu saja. Sepatutnya move on. Itu saja. Jangan tak ada. You tak perlu nak bayar. You tak payah nak bayar rental. You tak payah nak bayar KWSP. So you tak fikir macam-macam you nak bayar bil elektrik, bil telefon apa semua. So itu saja. Okay, so tak ada risiko yang minimum bagi saya.
dalam bidang industri hartanah ni tak ada risiko apa-apa, kecuali yang saya cakap tadilah, rejection itu Okay. saja. Itu biasa rumlah dalam sales industri mesti ada rejection. Tak kira lah you dalam bidang hartanah ke ataupun industri marketing pun mesti ada jumpa klien, ada yang tak close sale, tapi itu satu saja. Ada yang beribu-ribu dekat luar sana yang belum ada rumah dekat situ, ada banyak opportunity. So risiko untuk industri ini ialah sangat-sangat rendah dan pulangan dia terlampau tinggi, beyond expected. Tu dia. Okay. So jangan lupa cari OSIS groups. Saya sebenarnya kan saya dah bagi amaran pada Cik Jeffrey supaya tidak melakukan apa-apa aktiviti periklanan, tapi dia memang susah di luar, dia memang di luar jangkaan tau. Okay, tak apa, tapi tak ada masalah di situ ya. So seterusnya bagaimanakah kerjaya Perunding Hartanah ini dilihat sebagai pilihan yang tepat untuk menggandakan pendapatan Cik SK? Silakan. Urusannya mudah lah dan boleh dikatakan sangat straightforward lah rasa. So kita punya kerja macam yang kita cakap tadi, tolong orang cari rumah saja. So sebenarnya dia punya flow memang tak susah pun. You pernah beli rumah, you confirm tahu dia punya flow macam mana, betul tak? Kalau you tak pernah beli rumah pun, bila you sudah complete sales pertama, sales kedua, rasa sales ketiga, keempat, you pun sudah tahu macam mana dia punya flow dah. Dan of course di dalam bidang hartanah ni juga kita tak ada dia punya peluang lah terbuka kepada pelbagai segmen saja. Contoh misal kata dia tak terikat kepada satu segmen saja. Maknanya kalau you hari ini you adalah sub-sales punya agent, you punya company akan limitkan you tak boleh jual projek. Ada customer nak beli dengan you projek yang lain ke, tak kena mengenai dengan sub-sales punya, dia takkan stop you untuk jual benda itu. So you boleh jual saja. Maknanya segala tentang hartanah you pun boleh jual saja. Tak kira sub-sales, commercial, residential, sebenarnya dia punya flow lah. Dia punya flow memang senang saja. Lebih kurang sama. Sign SPA, loan approve, sign SPA, macam itu saja. Booking, loan approve, sign SPA. Memang setiap kali benda yang sama saja. Betul. Dan of course, di dalam bidang hartanah ini juga, of course lah, semua orang ada impian kan. Semua orang ada impian nak dia punya dia punya rumah masa depan. Macam mana dia punya masa depan, dia punya future macam mana. Of course semua orang pun nak dia punya future yang lebih terjamin, rumah impian yang landed 3 tingkat, 4 tingkat mungkin. Dekat hartanah, saya rasa boleh merealisasikan you punya impian itu kalau kamu buat dengan sepenuh hati ataupun aktif lah. Okay, itu dia pandangan daripada Encik SK. So saya summarisekan sekali lagi di mana bagaimanakah kerjaya Perunding Hartanah ini dilihat pilihan yang tepat untuk membantu memperkasakan pendapatan. Okey, salah satu sebabnya adalah modal permulaan dia adalah minimum, iaitu hanya modal untuk joining fee kita kata dengan sesebuah company. Dan kedua adalah pendapatan lumayan. Pendapatan lumayan ni bukan sahaja lumayan, sebenarnya adalah tanpa batasan adalah lebih tepat, sebab itu sebab you yang decide berapa bulan ini pendapatan yang you nak. Jadi you kena kerja accordingly. You yang kena decide. Bulan April ni saya nak pendapatan saya berapa. Jadi you yang control kat situ. So yang ketiga adalah risiko yang rendah. Tapi pulangannya tinggi. So yang ini berlipat kali ganda. Risikonya macam yang Cik Jeffrey kongsikan sebentar tadi adalah rejection saja, objection. Kalau I jumpa you tak nak. Contohnya I tak ready lagi Zarina. So saya rasa mungkin tahun depan saya akan ready. So saya tak akan paksa. Tidak akan ada berlaku paksaan daripada Perunding Hartanah kalau dia betul-betul menjaga professionalism dia di situ ya. Dan kat situ actually kita akan sebagai Perunding Hartanah, we take it as it is. Kita tak adalah kecewa dan sebagainya dah kan. So kita akan move on to the next client. Sebab apa? Sebab you yang
tentukan berapakah pendapatan you untuk bulan tersebut. So next to it is actually urusannya mudah dan straightforward. Yang ini macam yang Cik SK cakap tadi itulah, dia punya skop dan tanggungjawab perundangan hartanah ni sebenarnya repeat yang benda yang sama saja. So sekiranya anda pernah beli rumah, anda pun dah tahu dah dia punya flow macam mana. So semuanya sama saja. Okey. Dan yang ketiga, peluang terbuka. Peluang terbuka dan tidak terikat pada satu-satu segmen hartanah saja. So you boleh jual. Kalau you memang jual subsale, you nak jual projek pun boleh, you nak jual residential boleh, you nak jual commercial pun boleh. So dekat situ anda boleh gandakan lagi pendapatan anda sebab different segment, different pendapatan dia. Lagi besar dia punya harga, of course kat sini kalau kita jual commercial, dia punya commission dia pun akan lebih tinggi berbanding dengan residential. Okay, itu fact ya. So yang keenam adalah kawal masa depan sendiri. Kalau you boleh control pendapatan you, you boleh plan dan control pendapatan you untuk 1 bulan, tak ada masalah untuk you kawal dan you tentukan masa depan you. Itu kelebihan dia ya. Kenapa Kejaya ini sangat-sangat pilihan yang sangat tepat. Okey, dan untuk itu nampaknya sebenarnya kita hari ini sepatutnya kita 30 minit bual bicara hartanah. Tapi nampaknya biasa panggil 2 panel hari ni. Terbabas-babas dia sampai dah 45 minit, 50 minit saya rasa kita dah terlebih. So saya nak tanya nasihat dan saranan untuk penonton yang berminat untuk menceburi kerjaya perunding hartanah. Silakan SK. Saranan penonton yang berminat lah. Yes. Okay. Macam mana cara nak memohon? Okay, cara nak memohon memang senang saja. So, of course lah, terlebih dahulu kita kena kaji dan selidik company adalah company yang kamu bakal nak masuk itu ada produk yang sesuai untuk kamu jual ataupun sesuai untuk pasaran. So dan juga tentang keaktifan dia company itu di pasaran lah. Sama ada dekat lokasi yang betul ke, harga berapa produk yang boleh bagi you untuk jual kepada prospek kamu yang bakal akan datang. Itu sajalah saranan daripada saya lah. Okey. Yang kedua, bagaimana pula persediaan jika ada penonton kita di luar sana yang berminat untuk untuk join sebagai untuk mengambil kerjaya ini, perunding hartanah ini sebagai kerjaya yang kedua. Silakan Cik Jafri, persediaan mereka. Okey, persediaan awal saya sarankan pertama ikuti bimbingan kelas yang diadakan di agensi masing-masing dan salah satunya ialah jika kalau saudara sedang memilih di OSE Groups, saya sarankan sila datang ke kelas-kelas bimbingan yang mereka adakan. Dekat situ akan diajar segala marketing, macam mana kita nak bercakap, macam mana kita nak present dekat customer di sale gallery apa semua. So dekat situ segalanya training yang kita bagi apa semua. So yang ni bukan kelas option, ada pagi, ada petang, ada malam. So malam pun mungkin sekejap dalam 1 jam. Dan ni kita bukan MLM industry, this is the hartanah. So kita tak akan bagi motivations, kita akan bagi kelas bimbingan. Yang pertama, saya nak ingatkan di luar sana bakal-bakal perunding hartanah, kena disiplin, sentiasa kena disiplin, law of the business kena disiplin kalau nak percaya, buang malas dalam diri apa semua dan ikuti bimbingan kelas-kelas yang diadakan di agensi masing-masing. Itu penting kalau nak percaya di dalam bisnes hartanah apa semua. Memang saya tak nafikan flexible of time ada di dalam bisnes hartanah apa semua compare to ada bisnes di luar sana. Puan Zarina. Itu saja. Okey, itu dia antara terima kasih Cik Jeffrey. Itu antara nasihat dan saranan kepada para penonton di luar sana yang ada di antara yang berminat untuk menceburi kerjaya perunding hartanah ini. Salah satunya adalah bagaimana cara nak memohon. Sebelum memohon kat mana-mana company di luar sana, company ejen hartanah di luar sana, sebenarnya anda adalah harus diingatkan untuk mengkaji company tersebut sama ada ianya adalah aktif dan apakah produk-produk yang mereka jual, adakah ia sesuai dengan anda. Dan satu lagi yang penting, berapa banyak projek-projek yang mereka ada supaya ini dapat membantu anda
anda meningkatkan pendapatan anda. Dan yang ketiga dan yang seterusnya adalah persediaan untuk anda sebenarnya berjaya dalam bidang ini sebenarnya tidak susah. Satu adalah mesti mendapatkan ilmu. Dan dari mana nak dapatkan ilmu hartanah ini harus mengikuti training-training yang disediakan oleh company dan juga satu mesti ada keberanian. You kena berani untuk berdepan dengan bakal pembeli, berani untuk menentukan masa depan anda dan yang ketiga adalah tahap kerajinan anda yang menentukan kejayaan anda dalam kerjaya ini. Kalau anda rajin, kita cakap apa? 10,000, 20,000, 30,000 sebulan itu tidak mustahil. Lebih. Okey. So antara kata-kata akhir daripada Encik Jeffrey, silakan. Sebelum kita kata-kata akhir saya, rebutlah peluang ini. So rebut peluang sebagai perunding hartanah yang kita janjikan kejayaan yang kejayaan yang tanpa batasan, profesional dan mulia dan pendapatan tanpa batasan. Di samping itu menjana ekonomi seisi keluarga. Jika kalau ada bencana ataupun musibah akan datang, so kita dah secure kita punya income yang kita dah buat pada tahun ni dan tahun-tahun yang lepas apa semua. So rebutlah peluang ini dan sila layari di kita punya website OASC Group ataupun di link kat bawah tu kalau ada. So boleh text kami untuk keterangan lebih lanjut macam mana nak jadi perunding hartanah, Puan Zarinah. So terima kasih kerana jemput saya pada kali ini. Hopefully minggu depan saya ada lagi dijemput. Okay. Terima kasih Puan Zarinah. Terima kasih Cik Jeffrey dan seterusnya apakah kata-kata akhir daripada panel saya yang seterusnya Encik SK Lim, silakan. Kita perlu yakin setiap individu pun ada kelebihan masing-masing. Kita ambil contoh krisis ini saja. Rasa banyak you punya talent yang terpendam pun terkeluar juga di tempoh krisis ini kan. Betul. Ya, so kita manusia ini memang cara pemikiran kita lah kita kena ubah saja. Sebenarnya kita boleh buat juga. Jika kita terdesak akan timbul pelbagai talent ataupun pelbagai kemahiran sebenarnya yang kita sendiri pun tidak jangka yang kita ada bakat tersebut ya. Okey, itu dia kita dah mengakhiri program kita pada hari ini episod ke-10. Nampaknya kita ambil masa dekat 1 jam. Tapi sebelum kita berakhir saya sebenarnya ingin mengumumkan pada episod-episod akan datang iaitu pada minggu depan kita akan menukar sedikit format kita di mana saya tidak akan memanggil satu sahaja. Kita no longer akan memanggil satu speaker. So maknanya minggu depan formatnya adalah kedua-dua mereka adalah kita punya panel yang akan buat perkongsian tentang satu-satu isu ataupun konten yang ingin kita persembahkan kepada para penonton. Okey, dan untuk itu jadi saya harap perkongsian pada hari ini dapat memberi sedikit peluang dan juga sedikit manfaat untuk anda yang peluang dan manfaat pada anda yang sebenarnya sedang mencari-cari pendapatan sampingan. Kalau pendapatan sampingan anda boleh memberi anda 6,000 dan unlimited income, why not anda cuba? Okey, sedikit keberanian mampu mengubah masa depan anda. Saya sudahi dengan Assalamualaikum dan salam ceria. Bye-bye.